Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita. Saya dah sebut pada siri-siri yang lepas bahawasanya antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, dia bukan saja menyuruh kita berdoa kepadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu mengajar kita bagaimana untuk berdoa kepadanya dengan cara yang menyebabkan Allah itu memustajabkan doa. Kerana of course lah manusia ini kena ada adab. Dengan ibu bapa kita ada adab, dengan guru kita ada adab, dengan orang yang lebih dewasa kita ada adab. Ini kan pula dengan Allah Azza wa Jalla, sudah pasti mesti mempunyai adab. Maka Allah Subhanahu wa Taala ketika menyuruh kita berdoa kepadanya, dia mengajar kita untuk kita beradab dengannya. Kita doa ni, kita kata, Ya Allah berikanlah, Ya Allah bagikan itu, Ya Allah berikan itu ini, berikanlah rezeki, kurniakan itu. Semuanya itu di dalam bahasa Arab ia merupakan fi'il amr, iaitu ayat perintah ataupun perbuatan memerintah. Awak berikan pada saya, kamu hantar kepada saya, itu perintah. Kalau kita suruh anak kita, berikan pada saya, lain. Kita suruh pada ibu kita, berikanlah saya, lain. Kita suruh kepada orang yang lebih kuat ataupun lebih besar daripada kita, lain. Apabila kita meminta Allah, tak kata suruh Allah, tapi ayat tu, amar tu maksudnya suruh. Kita memohon pada Allah untuk memberikan kepada kita, tentulah tidak sama dengan kita meminta daripada manusia, makhluk untuk beri pada kita. Allah bukan orang bawahan kita, bukan juga kawan kita, bukan majikan kita. Dia adalah pencipta kita yang memiliki segala-galanya. Apabila kita meminta Allah Subhanahu wa Taala memberikan kurnia pada kita, kita meminta kepadanya dengan penuh rasa hina diri, dengan penuh rasa ketakutan kepadanya, dengan penuh rasa ingin mengharapkan rahmat. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 56 ini, Allah menyatakan wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan mintalah kepadanya, yakni kepada Allah, dalam keadaan kamu takut dan tamak. Dan takut, yakni kamu takutkan kepada azabnya. Kamu takutkan kamu buat silap kepadanya, salah padanya. Tapi dalam masa yang sama kamu tamak, yakni apa yang ada di sisinya. Kerana Allah itu tidak ada had apa yang ada padanya. Dia boleh memberikan apa saja. Dan kurniaannya itu maha besar. Allah itu Zul Fadlil Azim. Mempunyai kurniaan, mempunyai kelebihan yang maha besar. Kalau kita minta kepada orang, walaupun banyak mana kita minta dia, nak pergi minta banyak sangat pun, nanti kita akan rasa banyak sangat kot. Nanti dia rasa, pasti kita tahu manusia ada limit. Kita minta dekat majikan kita, walaupun dia kaya, dia minta, cik bantu saya 5,000, kita rasa nak minta 50,000 macam melampau sangat kita ni kan. Kalau kita jumpa orang kaya pun nak pergi minta, kita ada limit. Kita kata banyak sangat tak boleh kan. Nanti dia kata apa pula. Namun Allah Azza wa Jalla tidak ada limit. Kerana Allah Subhanahu wa Taala memiliki segala-galanya. Dia boleh memberikan apa saja. Melainkan hal-hal yang telah ia tetapkan di dalam sunan kaun ini. Di dalam sunan, iaitu di dalam perjalanan alam ini, hal itu tak boleh berlaku. Kita minta ke Allah, Ya Allah, tak mau mati. Itu dia dah tetapkan. Kita mesti mati. Ya Allah, aku nak jadi malaikat. Tak boleh. Dia lahirkan kita lelaki. Ya Allah, jadikanlah aku ibu sedangkan kita bapa. Kita tak boleh lah. Kerana itu adalah peraturan alam yang telah ia tetapkan. Adapun selain daripada itu, Allah Azza wa Jalla tidak ada sempadan luasnya kurniaan Allah. Maka kita disuruh memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam keadaan kita takut dan kita tamakkan, harapkan apa yang ada padanya. Itu yang kita sebut di dalam surah Sajdah yang kita baca selalu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a.
Tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Nerenggang lambung-lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu menyeru Tuhan mereka di dalam keadaan takut dan tamak. Ini dua sayap perjalanan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ialah hamba bila dia menuju Allah, pertama dia ada takut pada Allah. Kedua, dia tamak. Dia mengharapkan apa yang ada pada Allah. Untuk makhluk, apabila kita takut, kita menjauhkan diri daripadanya, kita ingin selamatkan diri daripada kejahatan ataupun kezalimannya. Namun Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Apabila kita takut pada Allah, kita diiringi dengan tamak, mengharapkan apa yang ada di sisinya. Maka dengan sebab itu, maka kita sentiasa diminta supaya di dalam doa kita, kita takut kita melakukan dosa dan kesalahan. Dalam masa yang sama, kita tamak, kita tahu dia boleh memberikan apa saja. Nabi SAW, apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW tentang ayat Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Maksudnya, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang memberi apa yang mana Allah kurnia pada mereka, daripada kurniaan-kurniaan Allah, mereka memberi, mereka infak pada jalan Allah. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan jantung hati mereka wajilah, jantung hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka itu akan pulang kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah orang yang mendahuluinya. Aisyah radhiyallahu anha bila baca ayat ini ditanya Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Aisyah bertanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tentang siapa mereka ini? Ahumul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Adakah orang yang bila walaupun menderma, walaupun memberi, tapi duk takut ni, adakah kerana dia orang tu kaki minum arak ke? Kaki mencuri ke? Nabi jawab pada isteri dia Aisyah. Nabi kata, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai bintas Siddiq. Yang wahai anak as-Siddiq. Iaitu anak Abu Bakar as-Siddiq. Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tuqbala minhum. Tetap wahai Aisyah, mereka itu orang yang berpuasa, bersalat, bersedekah. Tapi dalam masa yang sama mereka bimbang Allah tak diterima amalan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Maksudnya, apabila mereka takut Allah, amalan mereka tak diterima, bersungguh-sungguh mereka buat. Wahum laha sabiqun, dan mereka mendahuluinya. Kita bila beramal, kita mesti bimbang, penuhkah ikhlas kita? Saya yang bagi kuliah pagi ni, sepatutnya kuliah ni mendapat pahala lah di sisi Allah. Tapi mesti terfikir sejauh mana aku ikhlas nak bagi kuliah ni. Sejauh mana aku beramal ni betul-betul kerana mengharapkan Allah. Sejauh mana aku fulfill salat dengan penuh makna salat yang Allah SWT kehendaki. Demikian itu, maka dengan itu kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan itu. Dan Nabi SAW bagi hal itu untuk memahamkan kita tentang bagaimana hamba yang takut dan sentiasa bersungguh-sungguh untuk berdoa. Kita bila doa pada Allah, kita takut. Kita doa ni tak beradab penuh. Kita jaga betul adab kita. Kita puji Allah, kita selawat pada Nabi SAW. Kita gunakan bahasa yang rendah diri dan ketika berdoa. Takut tak beradab kita dengan Allah. Takut kita minta yang tak wajar kepada Allah Ta'ala melampau. Kita minta tu benda-benda yang salah umpamanya. Kemudian kita tahu Allah ni maha memberi. Dia boleh memberi apa saja apabila kita memohon kepadanya.
Itu adalah merupakan nilai-nilai yang patut ada ketika kita berdoa.